Malaysia kekal bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin. Program Intan tingkat pendapatan basmi kemiskinan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia kekal dengan pendirian bersolidariti bersama perjuangan rakyat Palestin. Penegasan disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekali lagi mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman dan penindasan berterusan rejim Zionis. Justru Perdana Menteri menggesa PBB mengadakan sidang khas berhubung pergolakan di Semenanjung Gaza. Tegasnya, PBB harus menuntut semua pihak menghentikan keganasan demi melindungi nyawa orang awam dan mengekalkan keamanan antarabangsa. Beliau turut mengutuk masyarakat antarabangsa yang berterusan bertindak berat sebelah terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin. Jenayah tanpa henti Zionis menyebabkan ratusan nyawa tidak bersalah terkorban. Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap peningkatan pertempuran di sekitar Semenanjung Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan berkata kehilangan nyawa, penderitaan dan kemusnahan perlu dihentikan dan dikengkang sepenuhnya. Semua pihak terlibat digesa melaksanakan sekatan sepenuhnya dan berusaha ke arah meredakan ketegangan. Kenyataan itu menyebut perlu diakui rakyat Palestin telah mengalami penjajahan haram berpanjangan, sekatan dan penderitaan kemusnahan Al-Aqsa disebabkan politik berampas rejim. Tindak balas yang tidak selaras terhadap rejim Israel dan pendirian yang lebih konsisten diperlukan untuk menangani pentadbiran apartheid. Mana-mana rejim yang mengamalkan apartheid dan terang-terang melanggar hak manusia dan undang-undang antarabangsa tidak sepatutnya berlaku. Kementerian Luar turut menggesa agar Majlis Keselamatan PBB memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan piagamnya untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Sementara itu, 19 buah badan bukan kerajaan NGO Malaysia menerusi satu kenyataan menyeru seluruh rakyat dan kerajaan menyatakan solidariti dan sokongan terhadap tindakan gerakan penentangan Palestin membebaskan tanah air mereka. Dalam kenyataan mengenai operasi Al-Aqsa Flood itu, mereka turut mengucapkan tahniah kepada gerakan penentangan Palestin atas tindakan berani dan berdoa agar mereka berjaya dalam objektif mereka untuk membebaskan tanah air mereka. Mereka menyifatkan pergerakan penentangan Palestin ke atas Israel adalah wajar berikutan tindakan zalim berterusan yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestin. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC mengadakan mesyuarat kecemasan tertutup berhubung situasi terkini di Semenanjung Gaza. Mesyuarat dihadiri 15 ahli UNSC diadakan di Ibu Pejabat PBB di New York. Mereka diberi taklimat semasa berhubung konflik oleh penyelaras khas PBB untuk proses keamanan Asia Barat. Namun setakat ini tiada ketetapan dikongsi berhubung hasil mesyuarat tersebut. Bekas pegawai Bank Goldman Sachs Roger Ng Chong Hua sudah tiba di Malaysia bagi membantu siasatan berkaitan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin yang mengesahkan perkara itu namun tidak mendedahkan lokasi keberadaan Ng atas faktor keselamatan. Tan Sri Razarudin berkata setakat ini siasatan terhadap Ng dilakukan pihak berkuasa lain bagi membantu siasatan berkaitan 1MDB. Difahamkan Ng akan turut disiasat antaranya oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Security. Semalam, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tempoh berapa lama Ng akan berada di Malaysia bergantung kepada proses siasatan. Katanya lagi, fokus kerajaan adalah untuk mendapatkan kembali aset yang dikaitkan dalam kes terbabit. Kualiti udara di Semenanjung Malaysia menerusi bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat dicatat di 17 kawasan setakat 7 malam. Berdasarkan kecemasan kini laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, nilai Negeri Sembilan mencatat bacaan tertinggi IPU iaitu 161. Manakala Banting Selangor, Batu Pahat Johor, Bukit Rambai dan Bandaraya Melaka serta Port Dickson Negeri Sembilan mencatat bacaan lebihi 150. Sementara itu, 47 stesen di seluruh negara merekodkan IPU tahap sederhana. 4 kawasan merekodkan IPU yang baik iaitu di Serikeh dan Sibu, Sarawak serta Keningau dan Kemanis, Sabah.
Di Melaka, cadangan menutup sekolah akan diadakan jika bacaan IPU melepasi 200. Belum. Bila ada berlaku sampai ke peringkat merah serius, barulah kita akan ada perbincangan. Tapi buat masa ini tak nampak gaya dia akan pergi ke peringkat itulah, insya-Allah tidak. Jadi nasihat saya sama kepada semua rakyat negeri Melaka, tolong pantaulah dalam laman web masing-masing, terutama sekali kepada guru-guru dan juga guru-guru tadika, taska, tolong pantaulah dalam laman web masing-masing. Kalau misalnya dia dah kuning, iaitu lebih daripada 100 indeksnya, maka tolong hentikan aktiviti luar. Setakat petang tadi, semua 3 stesen Bandaraya Melaka, Bukit Rambai dan Alur Gajah merekodkan bacaan IPU tidak sihat melebihi 103. Program Usahawan Tani Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat PIPR Fasa 1 dijangka akan memperoleh hasil sebanyak 100 tan metrik dalam tempoh sebulan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sebanyak 40,000 polybag cili digunakan dan hasil daripada tanaman ini dalam sebulan. Peserta dijangka akan memperoleh hasil pulangan sekitar RM2,300. Program penanaman cili Festigasi Fasa 1 di Putrajaya itu membabitkan 20 peserta. Projek ini merupakan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kuala Langat. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan, pembasmian kemiskinan dan menambah pendapatan rakyat. Ia juga bagi meningkatkan bekalan makanan serta membantu usaha mengawal harga makanan di pasaran. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 di Setia Fontaines Bertam yang berakhir hari ini berjaya mencatatkan kehadiran lebih daripada 200,000 pengunjung. Karnival Celik Kewangan selama 9 hari itu turut mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung muda terutama murid sekolah untuk mengikuti pelbagai aktiviti di situ. Perinciannya kita bersama Zatul Ikma Muhammad Nur di sana. Silakan Zatul. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Baik saudara, Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 telah pun melabuhkan tirainya hari ini di mana majlis penutupan Karnival Literasi Keuangan yang telah dianjurkan oleh Permodalan Nasional Berhad PNB ini telah berlangsung pada siang tadi dan telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid. Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB Ahmad Zulkarnain On juga berkesempatan untuk menzahirkan harapan dan juga penghargaan kepada individu dan pihak yang terlibat menjayakan MSAM 2023 kali ini. Dan beliau juga turut menyeru agar orang ramai terus mengambil langkah positif ke arah membina masyarakat yang cilik ilmu keuangan dengan memperkasa kemahiran dan melakukan keputusan keuangan yang tepat. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kuan Yeow, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang Yang Berhormat Profesor Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, agensi-agensi kerajaan negeri, rakan-rakan korporat kami, para petugas sukarelawan dan semua pihak yang memainkan peranan penting dalam menjayakan MSAM 2023. Terima kasih kerana menyertai dan menyokong misi kami untuk meningkatkan tahap kesedaran literasi kewangan dalam komuniti menerusi acara ini. Bersama-sama kita telah mengambil langkah positif ke arah membina masyarakat yang celik kewangan dengan memperkasakan individu dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan kewangan yang tepat dan mencapai keselesaan kewangan yang terjamin. Terima kasih sekali lagi dan kita jumpa lagi di tahun yang akan datang. Baik, sementara itu pengunjung yang hadir turut mengakui karnival ini bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu berkenaan keuangan dan juga pelaburan, malah mereka turut didedahkan berkenaan jenayah dalam talian. Jadi ikuti paparan berikut.
yang di mana kita boleh belajar supaya kita tahu macam mana kita nak manage kita punya kewangan dari segi online ke, dan macam mana kita nak elak segala phishing ke, segala scam ke. Datang sini untuk ambil tahu pasal ASB, pelaburan, saham semua tu lah. Baik, saya kira itu dahulu perkembangan berkenaan MSEM 2023. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Zatul. Malaysia perlu fokus dalam menyediakan ekosistem dan tenaga kerja mahir khususnya dalam bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia sebagai persediaan mendepani kerjaya berasaskan teknologi digital. Menurut Fahmi, laporan Forum Ekonomi Dunia WEF menyatakan 8 daripada 10 pekerjaan baru memerlukan kemahiran teknologi digital dan kerjaya berasaskan teknologi digital itu meningkat. Justru inisiatif My Digital Maker melalui Carnival, My Digital Maker merupakan antara komponen utamanya yang telah memainkan peranan amat penting dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja mahir negara. Inisiatif My Digital Maker melalui Carnival My Digital Maker merupakan antara salah satu komponen utama yang memainkan peranan penting dalam ketersediaan mahir tenaga kerja mahir negara. Dan sejak dilancarkan pada 2016, ianya telah memanfaatkan lebih kurang 2.5 juta orang pelajar sekolah. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Infrastruktur Telekomunikasi dan Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital M. Sivanesan Maributu pada majlis penutup Carnival My Digital Maker 2023 di Ibu Negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menziarahi dan menyantuni seorang mangsa ribut di kampung rantau Panjang Rompin. Al-Sultan Abdullah yang diiringi Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah tiba di rumah Muhammad Zaki Embong pada 12.15 tengah hari, turut menyantuni penduduk kampung. Muhammad Zaki berterima kasih di atas keprihatinan Al-Sultan Abdullah mencemaduli ke rumahnya yang kini dalam proses baik pulih selepas bumbung diterbangkan ribut pada 2 Oktober lepas. Pada kunjungannya ke Rompin itu, Al-Sultan Abdullah juga mengurniakan sumbangan kepada 143 penerima yang antaranya terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan saudara baharu dari 6 kampung pada majlis ringkas di Dewan Serbaguna Leblam Cendong. Ringankan beban aliran tunai, kurangkan birokrasi pinjaman dan beralih kepada geran padanan serta pinjaman berfaedah rendah. Itu antara harapan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS sempena Belanjawan 2024. Ikuti laporan disediakan Nurlela Muhammad Nur. Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana SME Malaysia memohon tambahan dana untuk naik taraf sektor automasi dan digital. Biaya diperlukan bagi meningkatkan pengeluaran dan pengembangan ekspor. I hope the government to help the SME. First is SME how to digitalization, automation. Lagi dia orang kalau dia kilang kecil, more the SME dia kilang kecil, boleh government boleh tolong membantu the SME buat itu baru punya kilang, all the interest below 2% atau 2%. Dan untuk tapi apply dia itu loan itu kasih senang sikit lah. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta pula mencadangkan semua bantuan PKS beralih kepada geran padanan dan pinjaman berfaedah rendah. Menerusinya, bantuan dapat diagih kepada lebih ramai pemain industri.
Oleh itu kami menyarankan geran padanan setinggi RM50,000 setiap PKS yang layak untuk aktiviti R&D dan untuk pelaksanaan teknologi. Untuk menggalakkan PKS untuk menaik taraf mereka bentuk pembungkasan mereka pula, kami mencadangkan geran padanan setinggi RM20,000 setiap PKS yang layak untuk aktiviti reka bentuk pembungkusan yang juga dapat menyokong industri kreatif negara. Persatuan turut mengharapkan proses permohonan pinjaman dapat dipermudah. Perubahan menerusi Belanjawan 2024 memudahkan PKS menghadapi cabaran semasa. Nurlela Muhammad Noor, RTM. Wabak X atau penyakit X meskipun belum menular di Malaysia, Badan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ancaman wabak ini perlu dilihat sebagai amaran penting kepada rakyat Malaysia. Ini kerana kumpulan pakar kesihatan percaya wabak tersebut dikatakan mampu menyebabkan kadar kematian lebih tinggi berbanding COVID-19. Bersediakah kita menghadapi wabak ini sekiranya ia benar-benar berlaku? Fauzura Yusof ada laporannya. Kalau ikutkan persediaan kita di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia ni, kita memang sentiasa bersedialah atas apa saja kemungkinan-kemungkinan jika berlakulah pandemik pada masa hadapan. Di peringkat Malaysia ni memang sentiasalah yang kita pantau, kita ada surveillance dan sebagainya lah. Jika ada apa-apa kemungkinan lah, jika ada penyakit-penyakit baru atau yang mungkin boleh menyebabkan pandemik di masa hadapan. Sistem keselamatan kesihatan harus ditransformasi ke peringkat yang lebih tinggi bagi menghadapi sebarang kemungkinan penyakit X muncul di negara ini. InsyaAllah Malaysia telah bersedia untuk menghadapi wabak X berdasarkan pengalaman COVID pandemik yang lepas. Jadi apa-apa wabak pun selalunya dia akan menjejaskan kepada dua aspek yang mana kita telah berjaya menanganinya dengan baik ataupun koordinasi dengan baik. Dana peruntukan mencukupi dan tabung kesihatan negara perlu diwujudkan bertujuan mengukuhkan sistem penjagaan kesihatan awam. Selain keperluan menambah sumber manusia perlu dilakukan dari sekarang supaya negara mempunyai anggota kesihatan yang cukup dan cekap bagi menghadapi wabak ini. Saya rasa perlu dipertingkatkan adalah bilangan pekerja kesihatan di sistem kesihatan awam yang masih dalam tahap yang kritikal. Jika berlaku situasi yang tidak diingini seperti wabak baru, the public healthcare system will be badly affected. Walaupun tiada kes dilaporkan setakat ini, namun tidak bermakna ia boleh diambil mudah. Paling penting, bersedia dan mempersiapkan diri sepenuhnya dengan kemungkinan yang akan berlaku pada masa depan termasuk ancaman penyakit X. Fauzura Yusof, RTM.